Okay, Assalamualaikum. Saya cuba untuk menggunakan phone yang berbeza. Sekarang okay? No? Yes? No? Yes? Sound okay? Sound okay? Okay, perfect. Alhamdulillah. Kejap kita tunggu. Okay, dah dengar dah. Okay, Alhamdulillah. Alright, apa yang saya cakap tadi? Oh my god. Untuk kali ketiga, saya cakap saya dah post malam untuk announcement live bersama dengan Tun pada hari ini. Tapi saya ada nyatakan subject to change sebab saya kena sentiasa fleksibel dengan situasi dan juga keadaan Tun. Jadi Alhamdulillah kita masih dapat teruskan tapi diawalkan setengah jam. Saya harap mereka yang masih lagi tidur ataupun tak dapat tengok saya punya IGS about perubahan masa, maybe you guys boleh tengok selepas ni, ataupun kalau ada part yang interesting, record this dan cut it out supaya korang boleh spread this video around, okay? Saya nak cerita sikit kenapa, macam mana tercetusnya idea untuk buat bersorangan bersama. So, masa COVID-19 mula merebak menular di Malaysia, para selebriti termasuk saya, kami agak vokal di Instagram. We keep on sharing, reposting berita dan juga informasi tentang COVID-19, but I felt like it was not enough for us to just reposting dan juga share di IGS. So I said I have to do something untuk utilize our platform dan juga network untuk spread the information dan betapa bahayanya wabak ni. Jadi saya ambil pendekatan untuk buat this session live bersama dengan public figure dan juga selebriti untuk sama-sama educate rakyat Malaysia dan juga memberi informasi tentang, look guys, this is serious. Jadi Alhamdulillah setelah bersama dengan Nora, dengan Rosa, dengan Datuk Siti Nurhaliza, sekarang saya bersama dengan idola saya Tun M. Pada hari ini saya nak tanya sebenarnya banyak benda-benda berkaitan dengan situasi sekarang dan juga pertanyaan-pertanyaan yang terbuku dalam hati ramai orang, bukan sahaja saya. Jadi hopefully apa yang kita akan bincangkan pada hari ini dapat memberi manfaat dan juga inspirasi kepada diri saya, kepada anda semua yang mendengar dan seluruh rakyat Malaysia yang lain. Dan I'm gonna start searching for Cik Official. Bunyi bising sikit Sorry Oh no, okay, I better tutup I punya pintu sekejap Okay, ni lah antara cabaran-cabaran bila buat live dekat rumah ni kan. Tapi perbezaan ni kalau 7 tahun di meletup tu, saya the moment guest masuk ke set, kita dah dapat rasa di orang punya energy dan aura. Tapi cabaran untuk live ni, kita di tempat yang berbeza dan kita tak dapat baca energy mereka. Jadi susah untuk kita levelkan momentum tu ataupun energy tu. Tapi insyaAllah apapun kita cuba yang terbaik. So I'm gonna look for Tun M sekarang. Sudah request. Kita tunggu untuk tim Tun M nervous pula kita. Dapat tak request saya? Ada pegawai Tun M yang berhubung dengan saya tadi. Okay, waiting for Cik the Official to approve. Assalamualaikum, selamat pagi Tun.
Sound okay? Tun boleh dengar saya dengan clear? Tun boleh dengar saya dengan clear? Sound clear? Ya, boleh. Okey. Alhamdulillah. Sebelum saya teruskan, Tun, saya nak perkenalkan diri saya dulu. Saya Nilofa, pelakon, pengacara TV, usahawan yang berkecimpung dalam industri seni dah 10 tahun, dalam bisnes dah 7 tahun. Saya nak ucapkan terima kasih kerana Tun sudi bersama saya live di Instagram. Dan saya sangat berbesar hati, teruja, bersyukur sangat-sangat untuk dapat momen ni. Sebenarnya Tun, saya hanya medium penghubung antara Tun M dan juga rakyat Malaysia yang sebenarnya banyak soalan-soalan daripada mereka. Pertama, dan saya nak sampaikan salam mereka, salam sayang mereka. Diorang panjatkan banyak doa-doa kepada Tun. Mereka sayangkan Tun, mereka inginkan Tun berada dalam keadaan sihat, walafiat. Jadi mungkin pertama sekali saya nak tanyakan khabar Tun dulu dalam tempoh kuarantin ni, memandangkan Tun ada direct contact dengan pesakit COVID-19. Macam mana keadaan Tun sekarang? Saya berada di rumah lebih daripada 2 minggu sekarang kerana apabila didapati saya ada mengambil gambar dengan seorang yang mengidap penyakit dan mereka buat peperiksaan dan saya dikenakan kuarantin selama 14 hari. Sudah genap 14 hari, tapi seperti mana kita semua tahu, dia panjangkan lagi sehingga 14 hari bulan April. Betul Tun. Bercakap tentang kesihatan ni kan, ramai sangat tanya saya tentang pemakanan Tun, suplemen Tun, exercise yang Tun lakukan. Tapi saya dah banyak baca dah tentang semua tu, yang Tun amalkan senaman ringkas, pemakanan yang sederhana, tidur yang 6 jam pada waktu malam, 15 pada waktu siang, hobi menunggang kuda dan sebagainya. Tapi saya tak pernah baca lagi apa amalan Tun untuk menjaga kesihatan, memori, untuk dapatkan memori yang tajam dan bagus. Apa yang Tun amalkan? Lagging sikit. Lagging sikit ya. Kejap ya, kita tunggu. Ada masalah lagging sikit. Okey. Tun nak saya ulang balik soalan tadi atau Tun dengar? Boleh ulang balik? Boleh. Boleh ulang balik? Ramai yang tanyakan saya. Boleh. Ramai yang tanya saya tentang cara Tun menjaga kesihatan, pemakanan, exercise. Tapi saya dah banyak kali baca di artikel-artikel di luar sana yang menyatakan Tun amalkan pemakanan yang ringkas, pemakanan yang sederhana, senaman ringkas, tidur 6 jam pada waktu malam, menunggang kuda dan sebagainya. Tapi saya tak pernah baca lagi apa amalan Tun untuk menjaga kesihatan memori yang bagus dan tajam. Ya, kesihatan kita lebih terjamin jika kita aktif sedikit. Kalau kita bila letih sedikit, kita tidur lama-lama, itu mengurangkan exercise kita. Jadi kita perlu aktif dan perlu baca, tulis, dengar, cakap dan sebagainya dan menggunakan segala panca indera supaya kita tidak jadi lemah kerana tidak menggunakan segala yang ada kepada kita. Baik Tun. Macam saya sangat kagum dan impress dengan tabiat ataupun sikap membaca Tun. Tapi ramai juga yang nak tahu, what books have influenced you the most dan berapa lama Tun luangkan masa untuk baca buku sehari-hari? Ya, saya baca buku. Saya tak boleh duduk jam tak buat apa-apa.
macam mana pun ada surat khabar ataupun magazine ataupun buku novel ya kepada saya dan saya baca. Bila saya baca ini, saya berasa masa tidaklah begitu slow perjalanannya. Dan saya baca banyak jenis buku, terutamanya berkenaan dengan sejarah. Waktu ini saya baca berkenaan dengan sejarah Empire orang Mongol. Ini Empire amat orang? menarik. Orang Mongol, Mongolia. Okey. Kerana dianya ada kaitan dengan sejarah negara kita juga. Apa yang berlaku di sana mempunyai kesan selepas itu kepada negara kita. Sebab itu kita perlu tahu tentang sejarah negara-negara ASEAN, negara-negara Asian. Kerana dulu semasa saya di sekolah, saya belajar berkenaan dengan Eropah, tak belajar berkenaan dengan Asia. Ya, sekarang ini saya ambil masa untuk baca buku sejarah berkenaan dengan negara-negara di Asia ini. Okey Tun, budaya membaca di kalangan rakyat Melayu ataupun rakyat Malaysia ni sendiri memang sangat kurang budaya membaca. Saya pasti lagi-lagi kita kena kuarantin lagi 3 minggu ni Tun, ramai sebenarnya yang nak ada sikap membaca ataupun nak ada tabiat membaca tu. Tapi mungkin ramai juga yang tak tahu macam mana mahu mulakan tabiat ataupun sikap membaca. Mungkin Tun ada nasihat untuk orang yang baru nak mulakan dan nak make sure membaca tu konsisten. Ya, kalau kita baca buku cerita, novel, maka dia amat menarik. Kadang-kadang kita dapati ada buku-buku yang tak dapat kita letak. Kita nak baca sampai habis. Masa kita nak tidur pun kita baca. Pasal dia interesting dan kita nak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Jadi pandai orang yang menulis ni, author ni, bila dia habis satu chapter, dia ada satu perkara yang berlaku yang hanya boleh diketahui kalau kita baca chapter yang menurut. Jadi ini kita bila mula suka baca novel, buku-buku cerita, kita akan gemar untuk membaca. Lepas itu kita dapat baca buku-buku sejarah umpamanya, bukan yang ditulis bukan sebagai sejarah, tapi sebagai cerita semasa dahulu. Apa dia yang berlaku dahulu. Inilah yang memulakan keinginan saya untuk membaca. Daripada kecil lagi. Saya dapat hadiah buku dan saya baca buku hadiah itu dalam satu hari habis. Jadi saya kadang-kadang baca berulang kali lah. Jadi penting untuk pilih buku ataupun jenis cerita yang kita suka dulu. Baru kita boleh tingkatkan kepada genre-genre yang berbeza. Okey, Tun, ramai yang mengidolakan Tun, yang yang menjadikan Tun sebagai sumber inspirasi. Jadi siapakah sumber inspirasi Tun dan mungkin siapakah sumber inspirasi Tun dahulu? Ya, kalau nak kata secara benar, tak ada sesiapa yang lebih saya utamakan daripada Nabi Muhammad itu sendiri. Kerana dia adalah orangnya yang menukar bangsanya daripada jahil kepada yang begitu cekap sehingga dapat mendirikan satu tamadun yang terkenal di dunia. Ini satu contoh yang cukup baik. Dan ini selain daripada itu ada juga tokoh-tokoh lain dalam sejarah. Umpamanya seorang Tsar Rusia yang menukar Rusia daripada negara mundur kepada negara maju. Orang ini mempengaruhi fikiran saya dan menjadi inspirasi kepada saya. Okey Tun, mungkin nasihat yang paling terkesan ataupun paling berguna yang Tun pernah terima dan masih Tun praktikkan sehingga ke hari ini. Ya, pesannya datang daripada ibu saya. Ibu saya berkata kepada saya, jangan kalau pergi mana-mana duduk terlalu lama kerana orang ada kerja lain dan kita mengganggu kerjanya.
dalam bahasa Inggeris, don't overstay your welcome. Sebab itu apabila saya dah menjadi Perdana Menteri selama 21 tahun, saya berpendapat bahawa mengikut nasihat ibu saya, eloklah saya pergi. Jangan orang bosan dengan saya. Dan okay, Tun, sebenarnya ramai juga yang memberitahu yang sebenarnya Tun membawa buku nota kecil ke mana-mana sahaja Tun pergi. Jadi saya nak tahu apa yang Tun jot down dalam buku nota tu. Mungkin boleh ceritakan sikit kepada kami. Yang pertamanya, kita tak boleh percaya kepada ingatan kita. Kita selalu lupa. Sebab itu apabila kita lihat sesuatu yang menarik, kita catatkan. Dengan itu kita tak akan lupa. Dan buku ini mempunyai segala apa yang saya lihat dalam perjalanan saya, dalam perbincangan saya, dalam pembacaan saya catatkan sedikit perkataan yang memperingati kita akan apa yang telah saya baca ataupun lihat. Dan ini menjadi panduan kepada saya. Dan semasa saya dulu jadi Perdana Menteri, saya guna buku itu untuk memperingati ahli-ahli jemaah menteri berkenaan dengan apa yang mereka tidak buat, apa yang mereka harus buat dan sebagainya. Berada di posisi Tun ni bukan semua orang boleh lalui. Bermacam cabaran, bermacam masalah yang Tun kena hadapi kan. Tapi Tun nampaknya macam Tun overcome stress dan problem tu dengan sangat tenang dan positif. Saya pun nak nasihat daripada Tun macam mana nak stay positif dan tenang untuk hadapi masalah ataupun cabaran. Kalau kita fikir ke belakang, kita akan ingat bahawa banyak masalah yang kita hadapi, tetapi akhirnya terdapat solution ataupun cara mengatasinya. Jadi semua masalah akhirnya akan dapat diatasi lambat laun. Sebab itu kalau kita terlangsung memikir berkenaan dengan masalah ini sehingga tak dapat makan, tak lalu makan dan sebagainya, dia tidak membawa kepada resolusi tentang masalah ini. Adalah lebih baik kita anggap ini perkara biasa dan lambat laun dia akan diselesaikan. Dan sebab itu walaupun saya terpaksalah hadapi banyak masalah, tapi lambat laun kita dapat atasinya. InsyaAllah. Dan saya, ini soalan yang lebih serius Tun. Tun merupakan antara pemimpin yang paling lama berkhidmat dan Tun dah melihat Malaysia dalam pelbagai fasa. Sama ada baik berkaitan dengan wabak maupun financial crisis. Jadi dengan apa pendapat Tun, your personal opinion, bagaimana Malaysia ingin bangkit dari fasa COVID-19 ini Tun? Ya, kita mesti berdisiplin, mengawal diri, mengawal nafsu. Kalau kita ikut nafsu, ikut kehendak hati, maka kita akan lakukan benda-benda yang tidak membawa manfaat kepada kita. Tetapi kalau kita berdisiplin, kita kawal kehendak kita, perasaan kita, maka kita boleh terima sekatan seperti tidak boleh bergerak, tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Dan akhirnya kita tahu ini akan tamat. Yeah. Tapi ini mungkin mengambil masa yang lama, tetapi kalau kita kuat mengawalkan perasaan kita, nafsu kita, keinginan kita, semuanya akhirnya akan selesai. Saya pasti Tun tahu yang setelah seminggu, peratusan 95% rakyat Malaysia dah pun dengar kata dan mengikut arahan untuk duduk rumah. Tapi masih ada lagi 5% golongan yang ambil mudah, masih lagi melepak di luar dan juga mungkin bakal ejen penyebar wabak ataupun virus COVID-19 ni. Kalaulah Tun dapat jumpa 5% golongan ini face to face, apa yang Tun nak cakapkan dekat diorang? Dekat mereka semua ni. Saya nak minta tolonglah ikut peraturan. Kerana peraturan ini baik bagi kamu. Kalau kamu tidak
ikut peraturan, mungkin kamu akan jadi mangsa, akan dapat jangkitan daripada orang lain. Dan jika kamu sudah berada dengan penyakit ini, kamu akan membawa penyakit ini kepada keluarga dan ahli rumah dan sebagainya, dan mereka akan bernasib buruk kerana tingkah laku kamu. Oleh itu, jagalah, ikutlah peraturan supaya kita dapat selamatkan diri kita, keluarga kita dan negara kita. Betul Tun. Macam dari sudut perspektif saya sebagai business owner yang dah pun mempunyai perniagaan selama 6 tahun, hampir 6 tahun, mungkin Tun ada kata-kata nasihat untuk kami para peniaga, apa yang perlu ataupun apa yang mungkin kami boleh usahakan dalam keadaan situasi di kuarantin ni dan juga selepas habis tempoh kuarantin ni. Hampir semua perniagaan boleh dibuat daripada rumah. Terutama di zaman sekarang ini yang mana komunikasi begitu baik sehingga kita boleh beli, jual dan sebagainya online. Kita tak payah bergerak. Kita ada di rumah. Kalau kita keluarkan barang jahitan ataupun makanan ataupun membuat sesuatu barang, maka semua ini boleh dilakukan di rumah dan kita boleh jual melalui online. Ada orang yang akan mengutip dan mereka akan sampaikan barangan itu kepada pembeli. Jadi banyak benda yang kita boleh buat di rumah walaupun kurang selesa, tetapi di masa ini tak dapat tidak, kita perlu tukar cara-cara kita bekerja. Dan saya yakin kalau kita buat demikian, tanpa keluar daripada rumah, kita masih boleh jalankan sekurang-kurangnya sebahagian daripada perniagaan kita. Betul. Saya pun tak nafikan yang saya dan tim mengalami masalah lah untuk cari approach yang berbeza. Tapi alhamdulillah disebabkan kekurangan ataupun keadaan sekarang, kami menjadi lebih kreatif untuk cari penyelesaian yang berbeza-beza. Dan seterusnya Tun, saya sekarang ramai juga yang mungkin nakkan nasihat Tun dengan bagaimana untuk mereka uruskan urusan kewangan dalam keadaan sekarang ni. Mungkin Tun boleh nasihatkan agar mereka kena manage dia plan kewangan, cara berjimat cermat dan anything that you want to say. Dalam keadaan ini, biasanya pendapatan kita berkurangan. Oleh itu, perbelanjaan kita juga perlu dikurangkan. Ada perkara-perkara yang tidak begitu penting yang boleh kita tangguhkan ataupun ketepikan kerana kita tumpu hanya kepada perkara-perkara yang penting seperti mendapat makanan dan sebagainya, mencari berniaga secara baru dan lain-lain. Dengan itu maka kita buat cara hidup yang baru. Cara hidup di rumah, seolah-olah rumah itu menjadi kedai kita ataupun pejabat kita. Dan kita sekarang ini komunikasi terlalu baik, tidak seperti dahulu. Kita boleh ada radio conference pun. Bercakap macam kita cakap sekarang ini, kita boleh bercakap dengan orang lain dan kita boleh bincang, kita boleh bahas dan sebagainya. Jadi kerana komunikasi sekarang ini begitu baik, banyak kerja yang dahulu tak mungkin kita lakukan, sekarang ini boleh kita lakukan. Kalau ada masalah yang besar yang perlu kita bincang, kita boleh bincang secara langsung dengan orang yang berkenaan. Betul. Adakah Tun ada cadangan-cadangan yang berbeza untuk menangani masalah COVID-19 ataupun would you do the same thing untuk mengarahkan semua kuarantin dan tidak keluar dari rumah? Ya, kuarantin adalah satu cara. Tapi cara-cara yang lain seperti kebersihan diri, membasuh tangan,
kita mandi dan sebagainya, dan kita aktif sikit dalam rumah kerana kita perlu bersenam. Saya ada bicycle dan treadmill, dan setiap hari saya buatlah sedikit, tak banyak, tapi saya buat sedikit supaya kita terus menggunakan otot-otot kita dan tubuh badan kita, kerana satu daripada naluri manusia ialah kalau sesuatu anggota kita itu tidak diguna, dia menjadi lemah. Umpamanya kalau kita selalunya tidur, bila kita bangun, kita dapat tidur, kita dah tak kuat. Dan kita tak kuat nak berjalan pun. Sebab itu menjadi aktif adalah satu cara. Aktif bukan saja daripada segi gerakan badan, tetapi juga akal fikiran. Kita baca, kita tulis, kita kalau boleh kita bahas dan sebagainya. Ini menjadikan tubuh badan kita lebih sihat. Inilah yang saya lakukan. Tun, dari segi pemerhatian Tun, apa yang membezakan orang muda ataupun anak muda zaman dahulu dan juga anak muda zaman sekarang dari segi cara pemikiran, dari segi matlamat mereka dan juga perwatakan mungkin? Kita terpengaruh dengan keadaan di sekeliling kita, environment kita. Umpamanya di waktu saya dilahir 90 tahun dahulu, keadaan sekeliling bukan seperti sekarang ini. Rata-rata terdapat kemiskinan dan peluang-peluang pekerjaan pun tak banyak dan orang asing pun tak banyak. Tetapi anak yang dilahirkan sekarang ini menganggap bahawa keadaan di sekelilingnya memang begitu seolah-olah daripada zaman ke zaman. Tetapi sebenarnya apa mereka lihat ialah perkembangan semasa dan mereka dipengaruhi oleh perkembangan semasa. Umpamanya kalau dulu kita main congkak, sekarang ini kita ada TV, kita boleh dengar, kita boleh guna telefon bimbit untuk berhubung dan sebagainya. Ini baru, ini adalah keadaan environment yang baru yang mempengaruhi fikiran kita. Umpamanya kita sekarang ini terdedah kepada konsep-konsep kebebasan. Dulu di zaman dulu saya tak ada fikir langsung tentang kebebasan. Memang kehidupan saya dikawal oleh ibu bapa. Tak boleh pergi sana, tak boleh naik basikal dan sebagainya. Tapi di zaman ini kalau ibu bapa tak bagi motosikal, kita marah. Kerana kawan semua ada motosikal. Jadi environment ini mempengaruhi pemikiran anak muda sekarang. Tetapi kalau mereka rajin membaca berkenaan dengan keadaan dahulu, maka mereka lebih dapat menilai tentang apa perbezaan ini, apakah dianya baik ataupun tidak baik. Tun, dua soalan terakhir dari saya. Yang kedua terakhir adalah, kalaulah Tun bukan bekas Perdana Menteri ataupun bukan VIP, apa yang Tun ingin buat yang Tun tak terbuat lagi sehingga sekarang? Saya waktu jadi Perdana Menteri pun saya suka buat benda yang biasa. Sebab itu saya masih pergi beli belah di pasaran dan sebagainya. Saya suka makan kopi di tepi jalan. Saya pun suka pergi di gerai-gerai. Itu cara hidup saya dulu. Dan saya ingin kekalkan cara hidup itu. Apabila saya jadi timbalan Perdana Menteri, ada pegawai yang berkata kepada saya, sekarang saya tidak boleh pergi beli barang di kedai-kedai. Kalau nak, mereka akan bawa barang ke rumah untuk saya pilih. Saya tolak cadangan itu. Saya nak hidup macam orang biasa. Saya orang biasa, ini latar belakang saya, dan saya masih kenang dan suka kepada cara-cara dulu yang mana kita mempunyai jiran, mempunyai kawan, dan kita bermesra sesama peringkat kita. Tidaklah orang atasan, kita orang biasa saja. Jadi saya itu yang saya utamakan.
Okey Tun, ada mungkin tadi ada lagging sikit. Ada. Okey. Dan itu je. Okey Tun. Dan yang terakhir dari saya adalah mungkin message-message yang Tun ingin sampaikan kepada frontliners kita yang sedang berjuang saat ini. Mungkin ada antara mereka yang sedang menonton dan mendengar. Ya, yang pertamanya kita harus bersyukur. Walaupun sekarang ini kita menghadapi satu penyakit yang dahsyat, tetapi kita ingat ada orang yang lebih teruk daripada kita. Kita fikirkan Itali umpamanya, 60 juta manusia terpaksa dikawal berapa lama? Sekarang India dengan 1,4 bilion orang juga tidak dibenarkan keluar daripada rumah. Tetapi kita di sini ada kawalan gerakan saja. Kita masih boleh keluar kalau ada kerja yang penting. Dan kita bersyukur kerana setakat ini frontline workers kita begitu dedicated sekali. Mereka menghadapi bahaya jangkitan, tetapi mereka sanggup menjalankan kerja supaya kita selamat. Sebab itu kita perlu bersyukur di Malaysia ini kerana negara kita ini amat terselamat. Saya peringat ramai orang bahawa kita ini dilindungi oleh keadaan alam sekitar. Umpamanya angin puting beliung daripada Lautan Hindi disekat oleh Pulau Sumatera, tak sampai ke kita. Sebab itu apabila berlaku tsunami, kita elak daripada tsunami kerana tsunami itu kena kepada Bandar Aceh sehingga hancur Bandar Aceh. Di sebelah timur pula kita mempunyai Pulau Filipina. Mereka setahun sampai 10 kali kena taifun. Tetapi kita terselamat daripada taifun kerana dilindungi oleh Pulau Filipina. Kita tidak ada gunung berapi, kita tidak banyak gerak gempa. Semua ini adalah nikmat yang kita terima di negara kita ini. Ya, memang ada masalah-masalah lain. Tapi masalah-masalah lain adalah masalah buatan kita. Bukan yang dikenakan kepada kita sebagai semula jadi. Sebab itu, rakyat Malaysia perlu bersyukur tidak menimbulkan masalah di mana tidak ada masalah. Kita tidak suka kepada huru-hara dan kita selesaikan masalah kita secara terselamat, secara baik di antara kita. Itulah yang patut kita beri perhatian, kesyukuran dengan keadaan di dalam negara kita. Betul Tun. Mungkin terakhir ada tak pesanan istimewa daripada Tun buat saya untuk teruskan semangat untuk berjaya di masa depan? Saya selama saya jadi Perdana Menteri dan sebagainya ingin melihat orang Melayu lebih keras bekerja untuk mencari pendapatan yang bertambahan. Masalah di negara kita ini ialah perbezaan pendapatan antara kaum dengan kaum dan ini tidak sihat. Sebaliknya kalau kita ingin mengatasi ini, kita perlu tingkatkan kebolehan kita, tingkatkan pendapatan kita. Dan ini kita boleh lakukan kerana kita tidak kurang daripada segi apapun. Hanya minat saja. Sifat yang ada kepada kita ialah sifat orang yang terlalu sangat bergantung kepada orang lain yang cuba cari jalan yang mudah. Sebaliknya kalau kita berusaha, saya yakin kita boleh mencapai kejayaan yang sama seperti orang lain. Oleh itu saya harap perniagaan akan Niloufar akan terus maju walaupun kita menghadapi masalah penyakit coronavirus. Amin, insyaAllah. Tun sampaikan salam saya kepada Bonda Tun Siti
dan saya pasti dengan semua orang mendoakan yang sama, segala jasa dan budi Tun kepada kami rakyat Malaysia dan juga negara Malaysia, kami tak dapat membalasnya tapi kami dapat mendoakan Tun dalam setiap doa kami. Dan terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama saya secara live di Instagram. Tun akan terus menjadi idola dan juga legend, seorang legend kepada saya. Terima kasih Terima banyak kasih. Tun. Jaga diri Terima dan kasih. stay safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, so selesai. Saya harap semua soalan-soalan yang anda tanya saya dari semalam, saya dapat ajukan, utarakan kepada Tun. Dan tadi sekali lagi saya cakapkan, kalau ada part yang interesting yang nak anda sharekan, record this live, edit dan boleh sebarkan kepada family and friends. Dan I'm so happy, Alhamdulillah. So happy. Terima kasih banyak-banyak. I'm so sorry kepada yang baru masuk. Tun minta untuk saya awalkan setengah jam pada pukul 10.30. Saya terpaksa awalkan tapi tak ada masalah. Saya akan save live ni dan anda boleh menonton live ni bila-bila masa for the next 24 hours, I believe. Dan thank you so much kepada anda yang membantu saya untuk kumpulkan soalan. I'm just so happy. Alhamdulillah. Thank you very much. Saya akan cuba mencari figura-figura yang dapat memberi kita inspirasi lagi untuk for the next session. InsyaAllah saya akan jadualkan sesi bersama Nabil tu pada esok hari. Saya kena tanya dia dulu macam mana, since kita dah buat dengan Tun pada pagi ni, saya tak nak terlalu banyak dalam masa satu hari. So insyaAllah tomorrow with Nabil, dan seterusnya nanti kita akan announcekan siapa the next one. Okay, so, terima kasih banyak-banyak. Stay safe dan jaga kesihatan, jaga pemakanan, basuh tangan banyak kali, tak apa walaupun di rumah. Dan teruskan kongsi atau sebarkan informasi tentang COVID-19 supaya kita sentiasa diperingati dan memperingati. Okey, jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum.